Dihormati Tuan Pengurusi, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siak Sulsah Pimpinan Surau Mutiara Damansara, Tuan-Tuan Guru Pimpinan Masyarakat Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kita kesempatan untuk sama-sama kita berada di dalam rumah Allah pada saat ini dan waktu ini, yang mana ia merupakan waktu-waktu yang cukup baik, waktu-waktu yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan ganjaran yang baik, ganjaran yang tinggi, ganjaran yang besar untuk orang yang datang awal ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi menunaikan solat fardu Jumaat. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita mengisi sedikit masa dan ruang yang ada sebelum kita menunaikan ataupun sebelum masuknya waktu solat fardu Jumaat, marilah kita mendengar beberapa nasihat yang ditulis, yang disusun oleh Tuan Haji Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Andidi daripada kitab Penawar Bagi Hati, supaya kita dapat ambil panduan dan pengajaran untuk kita sama-sama memperbaiki diri kita menjadi insan yang lebih baik insya-Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin bi qira'atihi. qala, diceritakan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, la yaqbalullahu salat amri'in fi jawfi haram. Artinya, tiada menerima Allah Ta'ala akan sembahyang seseorang yang ada di dalam perutnya yang haram. Yang haram ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia boleh bersumberkan daripada sama ada haram itu berbentuk haram zati ataupun yang berbentuk haram aridhi. Zati dan aridhi ni macam mana? Zati ni ialah haram benda itu. Benda itu adalah haram, tak boleh kita makan, tak boleh kita masukkan dalam perut kita. Apa dia tuan-tuan yang dirahmati Allah? Najis. Kan? Benda-benda yang tidak disembelih mengikut jalan syarak itu adalah najis, maka hukumnya adalah haram. Ataupun benda-benda yang binatang yang haram kita makan, contohnya anjing, babi dan seumpamanya, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu juga ialah binatang-binatang yang haram kita makan. Maka itu yang dipanggil dengan haram lidzatih. Haram memang dirinya itu adalah haram. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipanggil dengan haram aridhi. Haram mendatang. Benda itu asalnya boleh, tak ada masalah, boleh, tapi sebab-sebab yang lain yang menjadikan ia adalah haram. Contohnya apa dia? Contohnya kita makan nasi. Nasi itu halal tak? Halal, boleh makan. Tapi beras itu kita beli menggunakan duit yang haram. Benda itu asalnya halal, tapi sebab kita beli itu menggunakan yang haram, maka hukumnya adalah haram juga. Ya. Maknanya ada dua, satu haram lidzati, satu lagi haram li'aridi. Maka kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima salat seseorang fi jawfihi haram, di dalam perutnya itu ada daripada perkara-perkara yang haram. Kita semayang penat siang malam, tunggang kembali tuan-tuan. Bila mana solat tersebut, tiba-tiba bila mana kita kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala tak kira pun solat yang kita buat. Sebab apa? Sebab dalam perut kita, tubuh badan kita ini dibesarkan dengan perkara-perkara yang haram. Tumbuh sihat tubuh badan kita ni dengan perkara-perkara yang haram. Bukan sekadar yang haram, yang syubhat pun agama kita minta untuk kita tinggalkan.
Rasa ragu-ragu tinggal. Kan? Rasa ragu-ragu tinggal. Sebab waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang jatuh kepada perkara yang syubhat, tidak mustahil dia juga akan jatuh kepada benda-benda yang haram. Bila mana benda syubhat dia tak peduli, benda haram itu lagi-lagilah dia tidak akan peduli nanti. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, adapun kata musannif rahimahullahu taala, adapun bersangatan kenyang, maka hanya sahaja dituntut daripada menjauhkannya kerana beberapa perkara. Yang ni tuan-tuan, kenapa dia bincang pasal kenyang pula tuan-tuan? Sebab kita berada di dalam tajuk pada fasal yang keempat dalam kitab Penawar Bagi Hati, yakni pada menyatakan perut. Tanggungjawab kita, apakah yang perlu untuk kita buat bagi menjaga perut? Jaga yang macam mana ni tuan-tuan? Bukan jaga bagi sihat. Sihat itu bab yang lain. Sekarang ni nak jaga perut kita ni daripada menjadi bahan bakar api neraka. Bagaimana perut yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita untuk proses makanan, untuk isi makanan yang kita makan, kemudian diproses, diambil tenaga dan sebagainya. Fungsi perut tersebut ni tuan-tuan, bagaimana kita nak jadikan supaya Allah Subhanahu wa taala redha dengan nikmat pemberian tersebut. Maka di antara yang pertama yang kita baca pada hari ini ialah berkaitan jangan sampai masuk ke dalam perut itu ialah daripada perkara-perkara yang haram. Itu yang nombor satu. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang kita akan baca hari ini ialah berkaitan dengan bersangatan kenyang. Ya. Kita diminta daripada bersangatan kenyang ni macam mana? Adakah tak boleh kenyang? Boleh, tapi kita kena cuba jauhkan daripada bersangatan kenyang. Terlalu kenyang sampai nak berjalan pun payah, nak sembang dengan orang pun rasa tak boleh. Sekok naik kok tekan kok dada ni, bukan takat tekan kok perut dah. Dia naik angin ni, dia rasa nak bernafas pun tak boleh. Kenyang sangat, terlampau kenyang. Punya lapar, kita makan ni waktu bila lapar. Tiba-tiba ada orang nak jamu makan sedap tuan-tuan. Makanlah banyak mana. Kan? Makan punya makan sampai nak, orang kata nak masuk benda lain tak boleh. Terlampau kenyang. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili menyatakan dituntut untuk kita menjauhkannya kerana beberapa perkara. Bukan kerana bab kesihatan saja. Bab kesihatan pun tak boleh. Kita ni terlampau kenyang. Dalam perut kita ni kena ada makanan, kena ada ruang untuk angin, kena ada ruang juga untuk air, kena ada ruang-ruang tersebut supaya perut kita ni berfungsi dengan baik. Tapi kalau dah penuh je tuan-tuan, angin pun tak boleh masuk, kan? Air pun tak boleh dah nak masuk dah. Makan sampai kembung, sampai ketat sangat. Yang tu bahaya pula. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang Syekh Abdul Qadir Al-Mandili nak terangkan kepada kita hari ini ialah larangan ataupun sebab-sebab hasil daripada perut kita ni terlampau kenyang. Apa jadi? Yang pertama kata beliau ialah kerana bahawasanya makan itu sebab bagi keras hati. Makan terlampau banyak itu boleh menyebabkan jadi keras hati. Keras hati ni apa dia tuan-tuan? Keras hati ni dia akan menyebabkan pula beberapa perkara. Bila hati kita keras, yang pertama kita akan jadi apa? Kita akan jadi malas untuk beribadah. Hati kita keras. Perut kenyang, hati keras, apa kesan? Malas beribadah. Sedangkan malas beribadah ini ialah perkara-perkara yang disukai oleh syahwat nafsu kita. Nafsu kita ni, kata Nabi SAW, huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bis syahwat. Syurga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh nafsu. Bila mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan syurga, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Jibril alaihi salam, wahai Jibril, kamu pergi tengok dulu syurga tu macam mana.
Yang kata syurga ni macam mana, aku buat ni macam mana, ada tak manusia ni bila mana dia tahu tentang nikmat syurga ni, dia akan rasa tak mau juga nak masuk? Kan bukan kata setiap benda yang ada dalam nikmat dunia ni, setiap benda kita suka tak, tuan-tuan? Orang buat rumah, kita kata macam ni tak cantik, macam ni tak lawa, macam ni tak lawa. Benda yang manusia ni, dia kadang-kadang dia hak ni suka benda macam ni, yang ni suka macam ni. Cat warna rumah, yang ni suka macam ni, hak ni suka macam ni. Itu manusia. Maka bila mana Allah Subhanahu wa taala jadikan syurga, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Jibril, wahai Jibril, kamu pergi tengok syurga yang aku jadikan ni. Adakah bila mana benda ataupun nikmat itu dikhabarkan kepada manusia, nanti manusia akan jadi tak berapa nak tertarik dengan syurga? Kau macam mana? Maka Jibril alaihissalam pun pergi, tuan-tuan. Bila mana Jibril alaihissalam pergi dan dia melihat syurga, masuk dalam syurga, buat spot check ni, tengok sana, tengok sini, check sana, check sini. Macam kita lah, tuan-tuan. Kita kalau pergi masuk IKEA, tuan-tuan biasa masuk IKEA kan, jadi mungkin ada pekerja-pekerja IKEA juga. Kita ni hak jenis orang kampung, dia sampai IKEA nampak cantiknya kan, dia buat comel, dapurnya macam ni, bilik airnya macam ni, cek habis, tuan-tuan. Kepala paip hak tak ada air tu kita pusing juga. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab seronok, nampak cantik, nampak lawa, ada switch tekan, ada saja benda yang agak boleh pusing kita pusing, hak boleh lipat kita lipat, hak boleh duduk kita duduk kan. Sebab apa? Sebab seronok, nampak cantik, nampak lawa tu, cara susun, lawanya macam pasal apa kita buat jadi tak lawa macam ni? Dia buat bagi lawa, nampak benda tu simple tapi lawa, cantik, tuan-tuan. Maka Jibril alaihissalam dia masuk, dia cek, dia tengok, dia pun hantar report pada Allah. Ya Allah, aku dah tengok ya Allah, dan tidak ada manusia yang bila mana dia mengetahui tentang nikmat-nikmat syurga ni, dia akan rasa tak mau masuk. Semua orang ni bila mana tahu tentang nikmat dalam syurga, dia akan jadi nak kepada syurga tersebut. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala jadikan pula prasyarat. Apa prasyaratnya? Prasyarat untuk orang yang nak masuk syurga ni, dia ada al-makarih, benda-benda yang dibenci oleh nafsu. Apa yang dibenci oleh nafsu? Adakah setiap benda ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, benda yang dibenci oleh nafsu itu ialah benda yang mana perkara-perkara tersebut sememangnya, biasanya akan menjadi benda yang mendekatkan diri kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Macam kita lah nak datang masjid awal hari ni, nafsu suka tak, tuan-tuan? Nafsu ni kalau boleh nak datang, kalau semayang Jumaat, dia tahu semayang Jumaat tu wajib, dia kalau boleh bila nak datang, tuan-tuan? Waktu Bilal dah qamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, dia waktu tu baru dia kalut nak datang. Itu nafsu suka. Tapi kalau hak datang awal, duduk dalam masjid, duduk dalam surau, duduk pula kena ceramah, dengar pula tazkirah, tunggu lama, lenguh badan, sakit pinggang, sakit kepala, mengantuk, macam-macam, tuan-tuan. Nafsu suka tak? Nafsu tak suka. Maka itulah benda-benda jalan untuk dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada syurga. Apa lagi, tuan-tuan yang dirahmati Allah? Sembahyang berjemaah, sembahyang di rumah. Kita tahu, tapi nafsu suka tak sembahyang berjemaah di masjid? Tak suka. Lepas tu kita sembahyang di rumah juga, kita ikut nafsu kita. Ya, bila kita ikut nafsu, maknanya kita tidak buat perkara-perkara yang nafsu kita ni tak suka. Kita hanya buat apabila benda-benda yang nafsu kita suka. Yang ni payah, tuan-tuan. Macam mana kita nak dapat syurga Allah Subhanahu wa taala bila mana kita buat banyak benda-benda yang dalam diri kita ni buat benda-benda yang nafsu kita suka. Dia tidak salah, tuan-tuan, tidak salah. Ada nafsu. Nafsu ni tak salah. Kita perlu ada nafsu. Cuma jangan sampai nafsu kita ni menguasai diri kita. Baik, apa lagi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang nafsu kita ni tak suka? Orang pergi buat umrah, buat haji. Buat haji ni payah tak, tuan-tuan? Payah. Kan? Isteri dapat panggilan, suami tak dapat. Isteri dapat harga macam ni, suami dapat macam ni.
Suami dia kata, hampir dululah. Payahlah kita nak pergi. Sebab apa? Sebab bayarannya mahal. Nak cari di mana 30,000. Kan? Hang tak apalah boleh murah. Aku ni mahal, dia kata. Nak cari di mana 30,000, tuan-tuan. Bini dia kata, kalau abang tak pergi, saya tak pergi. Sudah. Kita ni kalau tolak kali ni, tak tahu dia panggil bila. Kalau tolak kali ni, silap-silap dia tak panggil lah. Ataupun tak tahulah tahun depan macam mana pula. Sihat tak sihat, payah pula tengok-tengok darah tinggi kecil mana, tak boleh pergi. Kan? Macam mana? Wallahualam lah. Ni dah dapat dah panggilan, tinggal lagi nak ada bini dia ni, isteri dia ni. Ni kata, abang kalau abang tak pergi, saya tak pergi juga. Bayar. Suami dia kata, tak apalah. Aku pergi carilah di mana-mana, dia kata. Suami ni pun Allahu Akbar, tuan-tuan, kerja lebih masa, jual benda tu, jual benda ni. Ada lembu, jual lembu. Ada kambing, jual kambing. Ada tanah, jual tanah, tuan-tuan. Habuan apa? Nak boleh pergi juga. Kumpul punya kumpul, dapatlah tuan-tuan. Bayarlah tuan-tuan. Habis 40-50 ribu untuk 2 orang pasangan ni, tuan-tuan. Dengan belanja dan sebagainya. Habis 50 ribu tu, bukan kata duduk di Mekah. Senang tak, tuan-tuan? Kita fikir duduk di Mekah ni 50 ribu kot, tuan-tuan. Kalau pergi Eropah, sedap dah berjalan. Makan angin, main salji dan sebagainya. Jalan sana, ambil gambar sana, ambil gambar sini. 50 ribu berjalan, okey ya? Tapi tuan-tuan pergi Mekah, buat ibadah habis 50 ribu, tuan-tuan. Kita parking di Mina, tuan-tuan. Duduk 3 hari. Allahu Akbar. Senang tak, tuan-tuan? Payah. Bilik air ni beratur, bukan kata bilik air ni tiap-tiap kemah tu kita ada. Tak ada. Bilik air ni beratur. Kalau kata 2 jam lagi kita nak kencing, sekarang kena beratur dah, tuan-tuan. Bukan kata senang-senang. Macam ni bayar 50 ribu dapat macam ni. Ya memang macam tu. Dengan tiketnya, dengan pengurusan dan sebagainya, dengan taksyirahnya, dengan kebenaran untuk buat hajinya mahal dan sebagainya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, buat ibadah yang macam tu memang nafsu tak suka. Tapi dengan sebab nafsu tak suka, kita buat juga, tuan-tuan. Maka itulah yang dipanggil dengan al-makarih, benda-benda yang dibenci oleh nafsu. Tapi kita buat sebab apa? Sebab dasar iman kita. Ni nak masuk Ramadan, tuan-tuan. Nak masuk dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan, mula-mula orang semangat dah datang sembahyang tarawih, penuh masjid, penuh surau, tuan-tuan. Sembahyang tarawih malam pertama. Mayang. Hari pertama okey, hari kedua okey, hari ketiga dia mula rasa berat. Hari ketiga baru dia berkenalan dengan bazar-bazar Ramadan. Kan hari pertama, hari kedua okey lagi buka puasa, hari pertama dengan keluarga, hari kedua dengan mak mentua. Hari ketiga dia mula kenal bazar Ramadan. Bila kenal bazar Ramadan, tuan-tuan, dia beli juga, tuan-tuan. Balik kenyang. Malam mayang tarawih habis lambat 10.30. Dia mula rasa berat nak datang semayang. Nafsu dia kata tak payahlah kita semayang di rumah. Kan? Tak apa pergi juga habis lambat juga malam. Dia mula main ada, tak boleh kau ustaz. Dia pergi dekat pengurusi surau, dia pergi kata imam, tuan imam tak boleh kau kita ni sembahyang tarawih bagi cepat sikit. Tak cepat macam mana lagi, habis macam tu je kita baca macam tu. Kita buat ni setahun sekali. Tak, kalau rasa tak boleh cepat, kita buat solat tarawih start sembahyang lepas maghrib. Sudah, tuan-tuan. Dia main idea suruh buat lepas maghrib pula, tuan-tuan. Mana boleh sembahyang tarawih start lepas maghrib? Dia kena buat lepas Isya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia nak bagi sama dengan nafsu dia juga. Nak datang sembahyang, tapi nafsu dia rasa berat. Nafsu dia rasa susah, rasa tertekan sebab nak datang sembahyang tu. Tak datang sembahyang, orang kata hang di semalam buka puasa di surau tapi sembahyang tarawih di rumah, tak kena juga, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, benda yang disukai oleh nafsu, yang inilah yang akan menjadi prasyarat untuk masuk neraka. Benda yang dibenci oleh nafsu akan menjadi prasyarat untuk kita dapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam dunia ni pun tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam kita hidup ni, kita nak dapat sesuatu tempat juga perlu kepada prasyarat. Kan kata mudah, nak belajar, anak nak masuk asrama.
Asrama penuh, nak belajar, nak sambung. Lepas darjah 6 nak masuk tingkatan 1. Kita nak hantar sekolah berasrama. Sekolah MRSM dan sebagainya. Dia ada syarat-syarat dia juga. Yang ni kelulusan dia macam ni, syarat dia macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Nak masuk universiti, kena macam ni, macam ni, macam ni. Nak ambil kos-kos tertentu, syarat dia macam ni, kena lulus ini. Nak kerja pun kena ada syarat-syarat juga. Nak kerja ni, syarat dia begini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap benda ada syarat dia. Nak masuk syurga pun ada syarat dia. Maka syarat itu ialah kita melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh nafsu. Apa dia? Semayang. Nafsu benci tak? Nafsu benci. Nafsu tak suka. Melainkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang ada orang ni, dia boleh buat amalan sampai kepada peringkat nafsu dia tak boleh nak ganggu dah. Nafsu dia tak boleh nak ganggu dah. Macam kita lah. Amalan-amalan dunia ni ada tak tuan-tuan? Yang kita ni tuan-tuan tak boleh nak ganggu dah. Orang nasihat lah macam mana pun, orang kata lah macam mana pun, dia tetap buat juga. Ni mak dia ni, isteri dia ni kata, Pak Hang tu kalau tak payahlah nak nasihat. Nak kata apa pun tak boleh dah. Dia buat juga. Kan? Lepas makan, dia mesti juga isap rokok. Katakanlah begitu tuan-tuan. Tu tara duk sakit jantung, tara di kotak rokok tu duk tulis macam-macam. Ada bayi peramatang, ada hak tebuk leher, ada gambar paru-paru. Macam-macam gambar dah bubuh tuan-tuan. Tapi dia isap tu. Kan? Doktor kata, dah lah tu pakcik. Oi, jantung masalah dah ni, paru-paru pun masalah dah. Duk isap tu lah tuan-tuan. Mak hang kata ikut Pak Hang lah. Ya. Tak boleh nak larang dah. Itu dalam bab dunia. Dalam bab akhirat, kalau kita ni mampu tuan-tuan, ada orang ni, dia tak boleh. Kalau telinga dia dengar azan, dia mesti nak solat. Ada orang tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia ni kalau kata malam, dia boleh tidur sampai pukul 4 pagi je. Lepas tu dia tak boleh tidur. Dia kena bangun malam sembahyang. Tu je. Memang dia jadi amalan dia. Dia pergilah mana-mana pun, timing dia macam tu. Timing dia macam tu. Dia sakit, dia demam, dia sihat, dia apa, hujan, panas, ribut dan sebagainya. Waktu dia macam tu lah. 4 pagi dia jaga, waktu tu dia kena bangun sembahyang. Ada orang ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia ni kalau tak solat duha, dia akan rasa susah hati. Ada orang macam tu tuan-tuan. Maka kita ni juga kena latih diri kita dengan perkara-perkara tersebut. Ya, biar kita ni jadikan amalan diri kita ni, ada amalan yang nafsu kita ni dah tak boleh nak lawan kita. Nafsu kita ni dah tak boleh nak hasut kita, dah tak boleh nak pengaruh kita dalam bab kita ni melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini punca kepada apa? Punca kepada makan terlalu kenyang menyebabkan keras hati. Apa dia? Yakni malas beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati Allah, tanda keras hati yang kedua apa dia tuan-tuan? Tidak terkesan dengan Al-Quran. Tidak terkesan dengan Al-Quran. Nak terkesan macam mana? Baca pun jarang-jarang. Nak terkesan macam mana? Baca je reti, fahamnya tidak. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ni dituntut untuk beriman dengan kitab, Alkitab. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubih. Beriman dengan Allah, dengan malaikat dan kitab-kitabnya. Antara tuntutan dalam kita ni beriman dengan kitab, apa dia tuan-tuan yang dirahmati Allah? Kita kena amalkan. Nak amal macam mana? Kena faham dulu. Ya, kena baca. Nak baca, kena faham. Baca, faham dan amalkan. Itu tuntutan di dalam kita ni beriman dengan kitabullah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila mana hati seseorang tersebut keras, ya, hati yang mati, maka bila mana dibacakan Al-Quran, hati mereka tak rasa apa-apa pun. Sedangkan dalam surah As-Sajdah kita baca, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada. Orang beriman ni apabila dibacakan ayat Allah, mereka akan kharru sujadah, tunduk sujud mereka ni. Rasa gementar hati mereka ni
bila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu sepatutnya hati kita, jiwa kita begitu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang ketiga, tanda-tanda orang yang keras hati ialah tidak terkesan dengan ujian. Bila mana seseorang itu diuji, apa maksud ujian? Ialah untuk dia kembali kepada Allah, untuk dia menginsafi diri dia, untuk dia lihat balik kepada diri dia, amalan-amalan dia, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan sakit, demam dan sebagainya, untuk apa? Untuk dia ni dekat dengan Allah. Diberikan ujian dalam bentuk kematian dan sebagainya, ialah untuk dia sedar bahawa hidup dia ni satu masa dia akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia yang keras hati ni, apa kesan dia? Kesan dia tak rasa pun bahawa itu merupakan ujian dan teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kalau sakit, orang sakit ni tuan-tuan, apa yang keluar daripada mulut? Allah, Allah kan? Dia tu orang sakit kan? Tasbih ni tuan-tuan, duk di tangan. Kalau hak digital, cara digital kan? Kalau hak biji buah zaitun, cara biji buah zaitun tuan-tuan. Di kepala katil air zam-zam. Orang sakit tuan-tuan. Apa lagi tuan-tuan? Ni, buku Yasin tu. Ada duk di kepala katil. Itu yang dia boleh buat waktu dia sakit. Orang sakit pun dia tak sembang banyak. Ambil Yasin baca. Dia tak mau sembang benda lain dah. Dia ingat nak berzikir pada Allah. Ingat pada Allah. Itu amalan yang dia boleh buat. Tapi kalau orang itu sakit pun tak ingat Allah, itu tanda dia ni keras hati tuan-tuan. Sakit pun tak ingat nak sembahyang, itu tanda orang yang keras hati tuan-tuan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda-tanda keras hati juga apa dia tuan-tuan? Cinta dunia hingga tinggalkan akhirat. Ini penyakit umat akhir zaman. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta, terlalu cinta kepada dunia. Cinta, hak ada ni kita sayang, dan hak ada ni kita takut untuk keluarkan. Ni hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut mati. Kita ni nak takut ke mati tuan-tuan? Takut ke mati? Takut mati. Sebab apa takut mati? Sebab amalan tak banyak. Dah kita tahu amalan tak banyak, buatlah amalan. Macam budak-budak yang nak periksa, pelajar-pelajar nak periksa. Kamu takut tak exam? Takut. Sebab apa takut? Sebab takut tak lulus. Kenapa jadi tak lulus? Sebab tak study. Study lah. Kan? Belajarlah. Itu yang kita tahu. Itu formula. Caranya, sifirnya begitu. Kita ni takut mati. Sebab apa takut mati? Sebab takut amalan tak cukup. Dah tahu amalan tak cukup, buatlah amalan. Itu cara dia. Benda yang mudah. Tapi kerana apa tuan-tuan? Kerana ada hubbud dunia di depan tadi. Cinta kepada dunia. Nak kejar dunia sampai lupa untuk kita cari bekalan akhirat. Yang ni ialah tanda orang yang keras hati. Puncanya apa dia tuan-tuan? Perut yang sentiasa terlalu kenyang. Sebab tu tuan-tuan, bila mana masuk Ramadan ni tuan-tuan, kita belajar. Perut kita ni supaya belajar untuk berlapar. Belajar untuk berlapar. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya tanda keras hati ialah tidak dapat membezakan di antara yang baik dan juga yang buruk. Yang ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, benda yang sangat-sangat bahaya. Sebab kita orang Islam ni, dia ada benda yang menjadi kayu ukur kita. Bila kayu ukur itu tidak diguna pakai untuk mengukur kebaikan dan keburukan dalam kehidupan kita ni, maka kita akan tersesat. Sebab tu Nabi SAW bersabda, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati Rasulillah SAW. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang selama mana kamu berpegang dengan kedua-duanya. Pegang macam mana tuan-tuan? Ambil kita hadis, ambil Quran, pegang. Bukan macam tu. Maknanya kita amalkan. Kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Maka lan tadillu abadah. Kamu selama-lamanya tidak akan sesat.
Apa dia? Kitab Allah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berhenti sekadar ini dulu. Insya-Allah kita akan masuk kepada yang kedua, bahawasanya pada banyak makan itu membangkitkan segala anggota pada yang sia-sia dan pada kejahatan. Yang ini insya-Allah kita akan hurai dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa zurriyatihi wa ashabi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usan jamil muallimina wa masyayikhina sidigri awalan wa akhiran ولجميع آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وأخواننا وأخواتنا وحسن مؤلف هذا الكتاب للشيخ محمد نواوي بن عمر الجوي البنتني وشهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني نافعنا الله تعالى بعلوم ما في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyempurnakan solat maghrib kita secara berjamaah. Ini merupakan inayah dan taufik daripadanya.
Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kurnianya ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa beliaulah kita semua dapat merasai nikmat iman, Islam dan ihsan. Yang saya muliakan lagi saya hormati para alim ulama, para masyayikh, para tuan guru, para kiai, para asatidz, wabil khusus pengurusi Surau Mutiara dan Mansarat, timbalan pengurusi Imam Bilal, wabil khusus sahabat saya Ustaz Zulhilmi, barisan EJK serta jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu tasi'at asyratah, makalah yang ke-19 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, baginda bersabda, arba'atum fil jannati khairum minal jannah. Ada 4 perkara. 4 perkara ini yang terdapat di dalam surga, khairun, itu lebih baik, minal jannati ay nafsiha, itu lebih baik dari ainnya surga itu sendiri. Yang pertama kata baginda Nabi, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, al-khuludu fil jannati, kekal kita di surga, khairun, itu lebih baik, minal jannati, dari surga itu sendiri. Maknanya kata apa tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah? Syekh Nawawi menjelaskan, italatul iqamati fil jannati, lamanya kita berada di surga, kekalnya kita berada di surga, an'amu li ahliha, itu lebih nikmat bagi ahlinya, bagi penduduknya, bagi mereka yang memasuki surga Allah, min wujudin nafsil jannati, dari keberadaan wujudnya surga itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan, wa khidmatul malaikati fil jannati, malaikat-malaikat Allah menjadi pelayan kita, khairun, malaikat-malaikat Allah menjadi pelayan kita di surga, khairun, itu lebih baik, minal jannati, dari surga itu sendiri. Maka penjelasan tentang sabda ini, Syekh Muhammad Nawawi mengatakan, fa khidmatul malaika, malaikat berkhidmat, malaikat melayan kita di surga itu, tadullu, menunjukkan. Apa yang ditunjukkan? Ala ziyadati irtifa'i ahlil jannah, betapa tingginya darajat mereka yang memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah kita pernah mengatakan, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, seorang manusia ketika mampu meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah, mengerjakan segala perintahnya, tak bermaksiat dia, tidak memperturutkan nafsunya dia, maka mereka lebih tinggi derajatnya berbanding malaikat. Ketika manusia memperturutkan hawa nafsunya, melanggar perintah Allah, meninggalkan perkara yang wajib, Allah sebutkan ulaika kal an'am, mereka bagaikan binatang, mereka bagaikan haiwan, bal hum adal, bahkan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih sesat daripada binatang itu sendiri. Maknanya kata Allah Subhanahu wa taala, derajat kita lebih teruk lagi daripada binatang ketika seorang hamba meninggalkan yang diwajibkan, melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, wajiwarul anbiya'i, berjiran dengan para nabi, fil jannati, di surga, khairun, itu lebih baik, minal jannati, daripada surga itu sendiri. Oleh kerana itulah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman bahawasanya jiran yang paling baik nanti di surga Allah, tetangga kita yang paling baik di surga Allah, itulah para nabi. Allah menyebutkannya, wa hasuna ulaika rafiqa, sebaik-baik teman, sebaik-baik sahabat nanti pada
hari kiamat di syurga Allah, itulah para nabiullah, para nabi Allah. Waridallahi, yang keempat tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, baginda Nabi bersabda, waridallahi ta'ala fil jannati, ridha Allah terhadap kita, ridha Allah terhadap kita di surga, khairun, itu lebih baik, minal jannati, berbanding surga itu sendiri. Kenapa dikatakan ridha Allah itu lebih baik berbanding surga? Maka Syekh Nawawi mengatakan, li'anna ridwanallahi ta'ala akbaru min jami'in ni'ami, bahawasanya ridha Allah kepada hamba-hambanya itu lebih besar daripada sekalian nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Dalam sabda ini juga Nabi menyebutkan, wa arba'atun, ada 4 perkara, fil nari, di dalam neraka Allah, syarrun, itu lebih buruk, minan nari nafsiha, daripada neraka itu sendiri. Maka Nabi mengatakan, al khuludu fin nari, orang yang kekal di neraka Allah, syarrun, itu lebih buruk, minan nari, daripada neraka itu sendiri. Ai tulul iqamati fiha, maknanya kata apa? Orang yang mendiami neraka Allah, orang yang mendiami neraka Allah dalam keadaan tempoh yang lama, asyaddu ala ahliha, itu lebih berat bagi penduduknya, min dukhuliha, dari memasuki neraka itu sendiri. Seseorang yang memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala, diam dia di neraka Allah dan tempoh yang lama, itu lebih buruk daripada neraka Allah itu sendiri. Yang pertama. Yang kedua, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taubihul malaikatil kuffara, Allah memaki, malaikat menghina, malaikat memaki al-kuffara, orang-orang kafir, finnari, di neraka Allah, syarrun, itu lebih buruk, minan nari, dari neraka itu sendiri. Maka makna taubihu, Syekh Nawawi mengatakan, makna taubihu itu ialah at-ta'yiru, menghinanya, wa ta'nifu, mencelanya, wa tahdidu, membentaknya. Itu maksud daripada taubih. Makna kata apa? Dia boleh diterjemahkan menghinanya, mencacatkannya, membentaknya, boleh begitu. Yang ketiga, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa jiwarus syaitani, berjiran dengan syaitan, finnari, di neraka Allah, syarrum minan nar, itu lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Kenapa begitu? Fasyaitanu qarinu ahliha, syaitan itu menjadi sahabat, menjadi teman kepada penduduk neraka, fi silsilatin wahidah, dalam satu mata rantai. Mata rantai bagaimana? Disiksa dia di neraka Allah. Dan yang terakhir, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghadabullahi taala fin nari, murka Allah kepada hamba-hambanya di neraka itu, syarrun minan nar, itu lebih buruk daripada api neraka itu sendiri. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita menyebutkan tadi bahawasanya 4 perkara yang lebih baik daripada syurga itu sendiri adalah ridha Allah, mendapat ridha Allah. Yang ini perlu diperhalusi, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah. Syekh Muhammad Nawawi berpandangan, wa ahlullahi ta'ala,
orang yang ahli kepada Allah, maknanya kata apa? Orang yang benar-benar memperhambakan dirinya kepada Allah, orang yang benar-benar memperhatikan hubungan dirinya kepada Allah, mereka ini yang digelar sebagai ahlullah. La yubaluna min duhulin nar, mereka tidak peduli jika masuk ke neraka. Ini perhalusi kalam ini. Sebab ini pandangan Syekh Muhammad Nawawi. Kenapa orang yang dikatakan ahlullah, kata ahli Allah, orang yang benar-benar dekat dirinya kepada Allah, yang memperhatikan hubungan dirinya kepada Allah, mereka tak peduli jika masuk ke neraka. Di sini bila menjelaskan, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, idza hasala lahum ar-ridwanu minallahi ta'ala, ketika Allah telah redha kepada hamba-hambanya yang dikatakan ahlillah ini, fal hayyatu, maka ular-ular, wal aqaribu, kala jengking, finnari, yang terdapat di neraka Allah, la tata'allamu biha, itu semua tidak akan pernah menyakiti mereka yang dikatakan sebagai ahlullah. Kenapa begitu? Li'annallaha ta'ala radiya anha fi dukhulihi an-nara, kerana sesungguhnya Allah telah redha kepada mereka fi dukhulin nar, meskipun dia di dalam neraka. Ini bahaya, tuan-tuan. Maknanya kata subhanahu wa ta'ala, itu pentingnya bahawasanya redha Allah itu sangat-sangat penting untuk kita dapatkan. Ini alasan dia lah. Jangan disalah fahami. Maknanya kata subhanahu wa ta'ala, orang yang benar-benar i'tikad kepada Allah dengan segala kata-kata kesusah payah dirinya, sesungguhnya dirinya memang benar memperhatikan keadaan dirinya, dan mereka bila mendapatkan ridha Allah, mereka tidak kisah. Sebab mereka yakin bila ridha Allah berikan kepada mereka, maka itu tidak akan pernah, sesuatu apapun hatta neraka tidak akan pernah menyakiti seorang hamba yang telah mendapat ridha Allah. Itu maksud dia. Ini kena hati-hati sedikitlah. Sebab ini pandangan ahli sufi, pandangan mereka-mereka yang telah sampai ke satu derajat, sampai ke satu makam yang mana itu hanya mereka tahu. Kita sebagai orang awam, beratlah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Oleh kerana itu kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku minta ridha dan syurgamu. Tetapi bagi mereka yang sudah dekat kepada Allah, kalam mereka seperti ini. Wal maqalatul isruna, maqalah yang ke-20 tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, am ba'dil hukama'i, kalam ini datang daripada sebagian ulama ahlul hikmah. Hina su'ila, ketika mereka ditanyakan, kaifa anta, bagaimana keadaan dirimu, maka sebagian ulama ahlul hikmah mengatakan, faqala ana ma'al maula, aku ni bersama Allah. Bersama bagaimana? Alal muwafaqati li awamirihi. Seorang ahlul hikmah berkata, aku bersama Allah, bersama yang bagaimana? Bersama dalam mengikuti, menjalankan perintah Allah. Maksudnya begitu. Jangan disalahfahami bersama bagaimana? Bersama berjiran kau? Tak. Maksudnya dia bersama Allah dalam keadaan dirinya benar-benar melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Wa ma'an nafsi alal mukhalafati li muradatiha, dan bersama nafsuku aku tidak memperturutkannya. Wa ma'al khalqi ala nasihati, aku bersama makhluk dalam keadaan diriku menasihati mereka apa yang terbaik untuk mereka, dan
mengajak mereka untuk meninggalkan kerosakan. Itu maksud dia. Wa ma'ad dunya, aku bersama dunia, kata ulama ahli hikmah. Tetapi aku bersama manusia, bersama dunia, bersama kata perhiasan dunia ini, ala darurah, hanya sekadarnya. Maknanya kata subhanahu wa ta'ala, ini yang dikatakan zuhud, mengambil jalan hidup di dunia ala kadar. Kalau dah rasa cukup, dah tak perlu, mereka tidak mengambilnya. Itu maksud wa ma'ad dunya ala darurah, terhadap dunia aku mengambil jalan yang pokok sahaja, yang perlu sahaja. Ai al-hajatil lazimah, yakni hajat-hajat yang memang lazim kepada seseorang yang hidup dunia tanpa menolaknya. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatul hadiyatu wal isruna. Makalah yang ke-21, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, bukan kalam Nabi. Makalah yang ke-21 ini ikhtara ba'dul hukama'i. Sebagian ulama ahlul hikmah memilih arba'a kalimatin, memilih 4 kalimat min arba'ati kutubin, daripada 4 kitab samawiyah, kitab yang berbangsa langit. Kitab yang berbangsa langit ini subhanahu wa ta'ala yang sedia maklum lah, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Ini adalah kitab samawiyah, kitab yang berbangsa langit. Maka sebagian ulama ahli mengatakan minat Taurati, ada disebutkan di dalam kitab Taurat, Allah berfirman dalam kitab Taurat itu, man radiya bima a'tahu Allah Ta'ala minar rizki, sesiapa yang reda terhadap apa jua perkara yang Allah telah berikan kepadanya berupa rezeki itu, istaraha, dia adalah orang yang sedang berehat, dengan erti kata apa, sara ta'buhu zahiban. Maknanya kata subhanahu wa ta'ala, kalau seseorang yang reda terhadap pemberian Allah, setelah dia berusaha, paginya kerja tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, petangnya dia pulang ke rumah. Pulang ke rumah dalam keadaan dia mencari rezeki yang halal, berpeluh-peluh tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah. Tetapi rezeki yang Allah berikan kepada dirinya cukup makan, contoh begitu, tetapi dia reda, maka tuan-tuan puan-puan yang dirahmati subhanahu wa ta'ala, ketika itulah istirahat, dia berehat, dengan ertinya segala penat lelahnya itu akan hilang kerana dia reda kepada pemberian Allah fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa minal Injil, di dalam kitab Injil pula disebutkan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, man hadama syahwati, sesiapa yang dapat merobohkan segala bentuk syahwatnya, nafsu syahwatnya, sesiapa yang dapat menghancurkan nafsu syahwatnya, atau sesiapa yang dapat mengalahkan nafsu syahwatnya, aiman taraka mustaqatin nafsi, makna kata apa, dia meninggalkan segala bentuk kerinduan, keinginan nafsunya terhadap dunia azza, mulialah dia, menjadi kuatlah dia fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Di dalam kitab Zabur pula disebutkan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, man tafarrada bi nafsihi wa bimalihi anin nasi naja, barang siapa tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah yang menyendiri terhadap dirinya sendiri, wa bimalihi, dan juga terhadap hartanya, anin nas, makna kata apa, dia tidak sibuk
Dengan orang lain, najah, dia selamat. Selamat daripada mana? Minal halaki, dari sebarang bentuk kebinasaan pada dirinya. Dan mereka akan selamat di dunia dan di akhirat. Yang keempat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang tersebutkanlah, yang tersebut di dalam Al-Quran, katanya man hafizal lisana, maksud kata yang terdapat di dalam Al-Quran, maksudnya begitu. Intisari sesuatu yang disebutkan di dalam Al-Quran, man hafizal lisana, sesiapa yang menjaga lisannya, mimma la faidata fihi, dari sebarang bentuk yang tidak berfaedah, wa mimma la yu'taddu bi, dan sesuatu yang memang tak dianggap perkara yang berfaedah, salima, maka dia selamat dirinya daripada sebarang bentuk dosa dan sebagainya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Oleh kerana itulah baginda Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala hifdzul lisani, bahwasanya